seorang Ansar. Ansar, yakni orang daripada Yathrib lah. Shaddad bin Aus al-Ansari. Dan bapa dia dikatakan iaitu Aus bin Thabit, dikatakan ahli perang Badar. Kerana ranking yang tertinggi di kalangan sahabat ni, selain daripada selepas yang 10 dijamin syurga, ialah ahli perang Badar. Shaddad bin Aus, dia anak saudara kepada Hassan bin Thabit. Dan kita tahu Hassan bin Thabit adalah merupakan penyair. Dia penyair. Ada apa? Merupakan penyair Nabi SAW. Nabi ada penyair. Di samping Quran ada, Quran lebih kuat daripada syair. Tapi ada juga orang minat syair. Maka Nabi bersyair. Nabi membenarkan sahabat bersyair. Dan menggunakan sebahagian dari kalangan penyair untuk melafazkan syair. Termasuk Hassan, termasuk Ka'ab bin Malik. Mereka semua ni jawab apa-apa yang musyrikin kata di dalam syair. Kalau musyrikin bersyair, mereka akan bersyair balik. So maka alternatif banyak di dalam agama yang boleh dibuat. Nabi SAW tidak mensia-siakan kelebihan yang ada pada individu-individu tertentu. Samalah kita dalam gerakan, dalam dakwah ni. Quran ada, mungkin ada orang minat nasyid, tak apalah, dia dengar lah nasyid. Kalau nasyid itu dapat memujuk perasaan dia. Kalau ada orang yang minat falsafah, dia dengan falsafah lah. Tapi falsafah yang telah diislamkan maknanya. Kalau orang minat dengan apa sekarang apa? Qasidah. Berqasidah lah dia. Tetapi dengan lirik yang betul, dengan makna yang betul, bukan dengan makna yang salah, ataupun dengan khurafat yang dimasukkan ke dalam anggapan-anggapan yang tidak betul. Maka tak ada masalah dalam soal approach, pendekatan-pendekatan ini. Shaddad bin Aus adalah merupakan antara zuhad golongan Ansar. Golongan Ansar ni ada beberapa orang yang dianggap zuhad. Zuhad ni kemudian zaman kemudian ni diterjemahkan sebagai ahli sufi lah. Perkataan awal tak dikenali dengan perkataan tasawuf, tapi dikenali dengan perkataan zuhud. Maka Imam Ahmad ada kitab zuhud, kitab zuhud. Zuhadul awail, zuhad yang awal, golongan zuhad, ahli zuhud yang awal. Agama memberikan peluang untuk manusia ini menikmati dunia ni. Allah tak larang orang nak miliki dunia. Nak jadi kaya pun boleh. Ada sahabat yang kaya. Allah kata, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq." Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya daripada rezeki-rezeki yang baik. Silakan. Tapi ada di kalangan manusia, dia memilih jalan untuk hidup secara zuhud. Bukan dia mengharamkan dunia, tapi untuk dirinya dia pilih kehidupan yang zuhud. Golongan ini dipanggil sebagai zahid dan plural sebenarnya ialah zuhad. Golongan ahli-ahli zuhud. Mereka ini meninggalkan sebahagian nikmat dunia yang halal bagi mereka. Bukan mereka haramkan, cuma mereka tak ambil. Ada pakaian yang cantik, mereka tak pakai pakaian kotor.
tapi mereka pakai pakaian yang sederhana. Termasuk kalau nak tengok di kalangan imam-imam mazhab, kalau kita lihat Imam Malik serbannya mahal, ratusan dirham harga serbannya saja. Tapi Imam Ahmad kehidupannya kasut di kakinya berbelas tahun tidak bertukar dan menjahitnya sendiri. Itu jalan yang ia pilih sebagai seorang orang yang zuhud, yang dia rasakan itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Di kalangan para sahabat juga ada yang demikian. Abu Dzar Al-Ghifari umpamanya dia memilih hidup zuhud, dan dia mengkritik sebahagian sahabat yang kelihatannya agak mewah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, Uthman bin Affan. Abdul Rahman bin Auf kaya, tapi dia sendiri dalam hidup dia kadang-kadang dia menolak sebahagian nikmat kerana mengenangkan sebahagian sahabat yang melalui zaman ataupun jalan yang zuhud dalam kehidupan. Apabila dihidangkan makanan kepada Abdul Rahman bin Auf, dia pernah tinggalkan kerana mengenangkan Mus'ab bin Umair yang dahulunya kaya, ibunya sediakan segala-galanya. Apabila mengikuti Nabi SAW, dia meninggal, tutup kepala nampak kakinya, tutup kaki nampak kepalanya. Di kalangan Ansar ini ada beberapa orang yang terkenal dengan suka kepada kezuhudan ini. Di antaranya seperti Abu Darda. Abu Darda yang kita pernah dengar cerita Abu Darda dan Ummu Darda, yang Salman pergi ke rumah dia yang dia tak mau, dia puasa saja, asyik malam tahajud saja, sehingga Salman nasihatkan dia. Tapi Abu Darda, ya lepas pada itu dia mengikut jalan Rasul, tapi zuhud dalam hidup. Dikatakan, disebut juga Umair bin Sa'ad, zuhud di dalam hidup. Dan salah seorang yang mengambil jalan zuhud ialah Shaddad bin Aus. Rawi ni, baru main kuliah saya, dia kenal macam tu, dia pergi lama sikit baru sampai balik kepada Shaddad bin Aus. Dia kena faham agama, dia kena faham, dia punya gambaran tu secara holistik, baru kita akan faham kerangka fikir agama. Jika tidak, kita ambil sikit itu, lah kali apa agama tak boleh, duk suruh cium kaki Tok Syekh. Golongan ini disebut dengan zuhad, termasuk Shaddad bin Aus ini, bin Thabit. Mereka tak mengharamkan apa yang ada di tangan orang lain, tapi mereka suka zuhud. Dan mereka rasakan zuhud itu menjadikan mereka lebih tawaduk, lebih dekat diri mereka dengan Tuhan. Dan mereka ada asas dalam hal ini. Sebab itu orang yang pergi ke solat istisqa diminta keluar dalam keadaan zuhud. Kerana apabila zuhud, manusia rasa dirinya lebih tadarru', lebih merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan tidak boleh memiliki yang hebat, tak salah pun, tapi mereka memilih zuhud ini. Golongan zuhud ini kemudian diikuti dengan sebahagian ahli-ahli zuhud di kalangan anak-anak murid mereka, di kalangan tabi'in seperti Hasan al-Basri dan ramai lagi. Kemudian istilah ini bertukar daripada sebut zuhud, tazkiyatun nafs, lama-lama ditukar menjadi tasawuf, sufi dan seumpamanya. Walaupun para ulama ada membincangkan daripada mana datang perkataan sufi, kerana sufi ni tak mungkin, kalau nak kata ahlus sufah, yang mereka yang duduk di tebing rumah Nabi SAW, dia akan jadi sufi, dia tidak jadi sufi. Tapi whatsoever perbincangan mereka, tak pentinglah perkataan ini, yang penting apa hasil daripada perkataan ini. Perkataan tasawuf, walaupun ada sebahagian sarjana tak setuju sangat dengan perkataan itu, namun akhirnya dia telah menjadi satu perkataan yang diguna pakai di dalam buku-buku Islam.
Cumanya makna je dia nak bagi betul. Tasawuf bermaksud tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Kalau itu maknanya betul. Pembersihan diri, yakni membersihkan diri daripada hasad, dari mengikhlaskan, mengkhusyukkan diri kepada Allah. Maka ramai orang tasawuf ni apabila dia mengikut jalan golongan zuhad ni. Di samping golongan zuhad ini ada masalahnya juga, nanti saya akan sebut masalah mereka dalam ilmu hadis. Golongan zuhad ini, apabila mereka mengikut golongan zuhad ni, mereka membersihkan diri mereka. Mereka tak pandang dunia. Mereka ikhlas, mengelakkan syirik, mengelakkan riak, tawaduk, tolong orang miskin, bersihkan jiwa, menjaga salat, menjaga zikir. Ini maksudnya. Lama-lama dia istilah ada, tapi orang yang masuk ni dia bukan nak bersih jiwa, dia rasa nak seronok. Lalu mereka bermain dengan istilah-istilah yang pelik-pelik, yang orang lain tak boleh macam nak faham mereka. Istilah yang fana, baqa, banyak lagi istilah-istilah tentang kasyaf dan seumpamanya. Bukan istilah itu salah, tapi mereka cuba letakkan makna yang berbagai, kadang-kadang untuk kepentingan menunjukkan kehebatan syekh-syekh mereka. Daripada membincangkan soal kehalusan jiwa dengan Allah, mereka menceritakan tentang mereka, kelebihan-kelebihan mereka, menaiki makam-makam, nampak itu, nampak ini, merentasi syariat, dapat tahu apa, tak memerlukan syariat lagi, dan berbagai-bagai lagi. Maka bangkitlah para ulama. Mereka sebenarnya bukan sangat mengkritik istilah sufi ataupun tasawuf, tapi mereka mengkritik cara pemahaman terhadap istilah ini. Maka Al-Imam, anak-anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah hatta, seperti Al-Imam Al-Zahabi, masih lagi menggunakan perkataan sufi, masih lagi menggunakan perkataan tasawuf, tapi dengan makna yang betul. Kata dia, tasawuf yang salah tu yang itu, yang bangkitkan cerita fana, cerita sampai makam, bersatu diri dengan Tuhan. Mereka telah masuk ke dalam al-asrarul azimah, kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Mereka cuba campur tangan dalam rahsia-rahsia besar yang sebahagian yang mereka andaikan, konon mereka merentasi, nampak hilang perasaan, jadi fana dan seumpamanya, hanyalah andaian khayal mereka sahaja, kata dia. Dan tasawuf yang hakiki ialah membersihkan diri, ikhlas, mengamalkan sunnah. Sehinggalah Al-Imam Al-Zahabi sebut, seorang alim ataupun seorang yang belajar agama, seorang muslim yang tidak menjadi sufi, maka dia akan farigh, akan kekosongan jiwanya, kosong. Tapi seorang sufi yang tidak membekalkan dirinya dengan ilmu sunnah, maka dia akan tersasar an sawa'is sabil, daripada jalan yang betul. Masih lagi Al-Zahabi menggunakan perkataan sufi. Hatta Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan sufi di kalangan Ahlus Sunnah, dengan memberikan perkataan yang telah digunakan, tapi memberikan makna yang betul. Arab kata tak ada perbalahan dalam istilah, walaupun sebahagian besar ulama hadis tak berminat dengan perkataan tasawuf. Mereka suka tazkiyatun nafs, kerana itu lebih bersih perkataannya, lebih bersih perkataannya. Tapi kita tak berbalah pada istilah, kita berbalah pada pengamalan. Okey. Shaddad bin Aus, sebelum itu saya nak sebut golongan zuhad, seperti mana saya pernah selalu sebut. Kemudian mereka menjadi masalah apabila mereka minat beramal saleh. Sebahagian mereka create hadis-hadis palsu tentang fadilat amal. Sehingga Al-Imam Ibn Salah sebut dalam Muqaddimah Ulumul Hadis, Ibn Salah dalam Ulumul Hadis, Ibn Salah sebut antara golongan yang banyak mereka hadis palsu ini ialah golongan zuhad.
Pasal dia tengok orang ni tak apa nak ibadat sangat, dia reka fadilat surah tu, fadilat surah ni, fadilat semayang tu, fadilat semayang ni. Yang mana semayang tu sebahagiannya dah ada, tetapi dia reka fadilat. Dia reka fadilat. Okey. Aus Shaddad bin Aus radhiyallahu an